الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Muslimin muslimat sekalian, mari sama-sama kita sambung hadis ke-35 muka surat 79. Haram nikah sebab penyusuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharramu minar rada'ati ma yuharramu minal wiladah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan perkahwinan dengan sebab penyusuan seperti apa yang diharamkan dengan sebab kelahiran. Keterangan apabila seorang perempuan memberi susu kepada seorang bayi yang belum berumur 2 tahun sebanyak 5 kali susuan dalam jarak masa yang berpisah-pisah, maka jadilah bayi itu sebagai anak susuannya. Dia sebagai ibu susuan kepada bayi itu. Dan suaminya menjadi ayah susuan kepada bayi itu. Mereka haram berkahwin dengan bayi ini dan semua zuriat keturunan bayi ini. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut haram kahwin sebab susuan ni 2 golongan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu-ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar rada'ah, dan saudara perempuan dari susuan. Ibu yang menyusukan kamu haram kamu kahwin dengan dia, dan saudara-saudara perempuan susu kamu daripada susuan. 2 lah, ibu dan saudara perempuan. Tetapi dalam hadis, Nabi sebut bukan 2 golongan saja. Seperti mana haram dengan sebab keturunan, kelahiran, ada 14 perempuan yang haram kita kahwin. Dalam keturunan kita ni ada 14 perempuan kita haram kahwin. Nabi kata begitu jugalah anak susu ni dia haram kahwin dengan 14 golongan. 14 golongan, bukan 2 golongan je. 2 golongan disebut dalam Quran. Bakinya lagi ada 12 golongan yang mana Nabi sebut yuhramu minar rada'ah ma yuharramu minal wiladah. Diharamkan berkahwin dengan sebab susuan seperti mana diharamkan kahwin dengan sebab kelahiran ataupun keturunan. Kita haram kahwin dengan sebab keturunan ni ada 14 perempuan. Kita juga haram kahwin dengan sebab susuan 14 perempuan.
Begitu juga anak susu yang perempuan, dia haram kahwin dengan 14 lelaki. Dalam keluarga dia 14 lelaki, dalam susuan dia pun 14. Al-Muharramat bin Nasab 14. Ini kena tengok dalam kitab fiqh lah. Yang kata 14 itu siapa dia? Saya cerita macam saya ni anak susu. Saya laki. Saya anak susu. Saya haram kahwin dengan ibu susu. Saya haram kahwin dengan nenek susu. Saya haram kahwin dengan kakak susuan. Saya haram kahwin dengan anak saudara susuan. Saya haram kahwin dengan anak saudari susuan. Saya haram kahwin dengan mak saudara susuan. Saya haram kahwin dengan tok saudara susuan. Mak saudara susuan sebelah mak susu. Mak saudara susuan sebelah ibu susu. Dia pecah-pecah kan. Ada 14. Anak saudara, anak saudari, cucu saudara, cucu saudari. Seolah-olah kita dah jadi anak kandung kepada ibu susuan tu. Jadi kalau baca Quran macam 2 golongan je. Kalau baca hadis dia umum. Apa-apa yang haram dengan sebab keturunan, maka haram juga dengan sebab susuan. Contohnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari ada seorang lelaki. Lelaki ni dia adik kepada sahabat Nabi yang bernama Abul Qais. Abul Qais. Abul Qais. Abul Qais ni jarang orang sebut nama. Radhiyallahu anhu. Abul Qais dia ayah susuan kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ni dengan Abu Qais ni pak susu. Sayyidatuna Aisyah anak susu kepada Abu Qais. Sebab isteri Abu Qais memberi susu badan kepada Sayyidatuna Aisyah ketika Sayyidatuna Aisyah masih kanak-kanak, umur belum 2 tahun. Umur bawah pada 2 tahun. Jadi Sayyidatuna Aisyah kenal lah Abul Qais, ayah susu. Isterinya mak susu Sayyidatuna Aisyah. Satu hari, adik kepada Abu Qais. Abu Qais ni ada adik lelaki. Adik lelaki ni mai ke Madinah. Tak disebut namanya dalam hadis. Yang penting dia adik Abu Qais, adik pak susu Sayyidatina Aisyah. Adik pak susu. Adik ayah susu. Dia mai ke Madinah. Dia pergi rumah, cari rumah Sayyidatina Aisyah. Cari rumah Sayyidatina Aisyah, bagi salam. Waalaikumsalam. Buka pintu. Oh, ni adik pak susu. Pak susu nama apa? Abul Qais. Ni adik dia. Dia minta izin lah kepada Sayyidatina Aisyah. Wahai Aisyah, takkan ku sembang di luar je. Minta izin nak masuk dalam rumah. Nabi tak ada dalam rumah. Nabi tak ada. Maka Sayyidatina Aisyah tak izinkan dia masuk sebab suami tak ada. Dia minta nak masuk. Sayyidatina Aisyah tu tak boleh. Adik Abul Qais ni kata, takkan tak boleh kot. Abangku, ayah susu kamu. Boleh kot. Aku ni kira pak penakan lah. Pak penakan susu lah. Dah ayah. Abangku, ayah kan. Abangku ayah kamu, ayah susuan. Aku adik kepada ayah. Aku adik kepada ayah susu kamu. Aku pak saudara susu. Sayyidatina Aisyah tak bagi masuk. Sebab dalam Quran, haram kahwin dengan ibu susu. Maknanya kalau budak tu perempuan, haram kahwin dengan ayah susu. Itu jelas. Dalam Quran beritahu haram kahwin dengan saudari susuan. Bagi perempuan, dia haram kahwin dengan saudara susuan. Quran tak bagi tahu pun pak menakan susu semua ni. Faham tak cerita dia? Faham cerita tak? Maka Sayyidatina Aisyah berpandu ke ayat Quran, dia tak mengiktiraf adik kepada Abu Qais tu sebagai pak saudara susu. Dalam Islam memang ada pak saudara susu, tapi Sayyidatina Aisyah tak mengiktirafnya. Apa-apa pun kata Sayyidatina Aisyah, duduk luar, dia tak buka pintu.
Sembang ikut tingkap ya. Aku tak akan izinkan kamu masuk sehingga Rasulullah pulang. Aku nak tanya Rasulullah, kamu dengan aku ni haram nikah ke tak? Bahasa kita ni batai semayang ke tak kamu dengan aku ni? Sebab Quran bagi tahu haram kahwin dengan mak susu. Aku perempuan, aku haram kahwin dengan pak susu. Quran bagi tahu haram kahwin dengan saudari susuan. Aku perempuan, aku tahulah aku haram kahwin dengan saudara susuan. Saudara susuan tu macam abang aku. Ayah susu macam ayah aku. Pak saudara susu ni tak disebut dalam Quran. Akhirnya, dia duduk tu, Sayyidatina Aisyah tak bagi, dia bertegah. Aku tak akan izinkan kamu masuk ke dalam rumahku sehingga aku tanya Rasulullah. Saya Rasulullah balik. Kalau mau pun sabar, duduk luar. Tak lagi masuk, suami tak ada. Akhirnya Rasulullah pun balik. Bila balik, Rasulullah tengok, Rasulullah kenal lah. Ini adik Abu Qais. Abu Qais pak susu Sayyidatina Aisyah. Maka Rasulullah pun jemput dia masuk rumah. Dia pun masuk rumah, dia cerita kat Nabi, dia tunggu lama di luar. Sayyidatina Aisyah tak bagi dia masuk. Nabi tanya, wahai Aisyah, kenapa tak izinkan dia masuk? Pasal apa tak izin dia masuk? Huwa ammuki. Dia pak penakan kamu. Minar rada'ah. Pak penakan susuan. Baru Sayyidatina Aisyah tahu ada istilah pak penakan susu tu. Tapi Sayyidatina Aisyah tak terus faham. Sayyidatina Aisyah kata, bukan dia yang bagi susu dekat aku. Isteri Abu Qais yang bagi susu. Dia tak ada kena-mengena. Laisa huwa arda'ani. Walakin arda'atni imra'atu zawjatu Abil Qais. Kata Sayyidatina Aisyah, bukan dia ni yang bagi susu kat aku. Yang bagi susu kat aku tu isteri Abu Qais. Isteri Abu Qais bagi susu, dia mak susu. Abu Qais automatik jadi pak susu, dia tak ada kena-mengena. Rasulullah senyum, Rasulullah kata memanglah dia tak bagi susu, dia orang jantan, orang lelaki. Dia adik pak susu, adik ayah, pak penakan lah. Ammu, pak saudara, pak cik kamu. Sayyidatina Aisyah tak faham juga. Akhirnya Rasulullah pun sebut taribat yaminuki, bertuah punya orang. Macam itulah. Bertuahlah tangan kamu. Dia ni pak saudara kamu. Baru Sayyidatina Aisyah, Quran tak sebut pun. Kadang-kadang bukan semua benda dalam Quran. Quran datang dalam bentuk mujmal, dalam bentuk ayat umum, maka hadis akan mendetailkan, menghuraikan dengan lebih terperinci. Lepas itu baru Sayyidatina Aisyah faham dan dia nak izin masuk tu memang masuk dah. Rasulullah panggil masuk dan dia salam lah. Tak batal semayang apa, pak menakan tu. Pak saudara. Itu satu peristiwa. Peristiwa kedua, ada orang pernah berkira-kira nak jodohkan Nabi dengan anak Sayyiduna Hamzah. Sayyiduna Hamzah, ketua syuhada, mati dalam perang Uhud, semua kita tahu. Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, datuk Nabi. Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Maka sahabat fikir apa salahnya kalau Rasulullah berkahwin dengan anak Sayyidina Hamzah? Kerana Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah tu anak saudara dengan pak saudara. Anak Sayyidina Hamzah tu dikira sepupu Rasulullah. Sepupu boleh kahwin kan? Sayyidina Hamzah abang ayah Nabi. Sayyidina Hamzah pak saudara Nabi. Sayyidina Hamzah tu pak saudara Nabi. Jadi anaknya sepupu dengan Rasulullah. Puteri Sayyidina Hamzah tu, anak perempuan. Ada orang nak jodohkan, nak atuk, nak bagi Rasulullah kahwin dengan anak perempuan Sayyidina Hamzah. Kerana Sayyidina Hamzah terkorban dalam perang Uhud, nak bagi Nabi masuk dalam keluarga tu, kira Nabi boleh tanggung nafkah, tengok-tengokkan mereka. Jadi nak bagi Nabi jadi menantu Sayyidina Hamzah. Kahwin dengan anak Sayyidina Hamzah, apa salahnya? Kahwin sepupu sah. Sepupu belah ayah. Ayah dua beradik. Abdullah dan Hamzah dua beradik. Nabi dengan anak Sayyidina Hamzah jadi sepupu. Sepupu sebelah ayah. Ayah Nabi dengan ayah perempuan tu dua beradik. Hamzah dengan Abdullah dua beradik. Nabi boleh kahwin sepupu. Tapi Nabi sebut, innaha la tahillu li. Anak Sayyidina Hamzah tu tidak halal bagiku. Macam mana pula dah?
Macam mana aurat? Aurat tak ada aurat boleh salam. Pak penakan. Boleh salam. Kalau dia tak Islam, boleh salam. Tapi dia Islam lah. Dia main Madinah nak ziarah anak saudaranya. Anak saudara susuan. Dia orang hak lelaki tu dia fikir betul. Abangku ayah aku. Bila abangku ayah aku pak penakan. Betul kat dia. Sayyidina Hamzah, Sayyidatina Aisyah yang tak faham. Sayyidina Aisyah siap kata lagi, laisa huwa arda'ani. Bukan dia yang bagi susu kat aku. Memanglah fulan tu dia nak bagi susu. Macam mana dia orang lelaki? Yang bagi susu kat aku ni isteri Abu Qais. Dia adik Abu Qais, dia tak kena mengena. Tak. Bila kita ada ayah susu, adalah pak-pak menakan belah ayah susu. Kita ada mak susu, kita adalah mak-mak menakan belah mak susu. Pak-pak menakan belah ayah susu. Macam tu. Jadi aurat, rambut pun semua tak ada masalah. Buka tudung tak ada masalah. Pak sedara. Kalau belah ayah ni kita panggil ammu. Kalau belah ibu kita panggil khal, kan, bahasa Arab. Okay, kembali kepada cerita orang nak jodohkan Nabi dengan anak perempuan Sayyidina Hamzah. Nabi kata, innaha la tahillu li. Anak Sayyidina Hamzah tak halal bagiku. Nabi buat suspend macam tu. Pakak terkejut habis. Takkan tak halal kahwin dengan sepupu kot. Tu yang Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidah Fatimah tu. Boleh pula. Yang Nabi kahwin dengan Sayyidina Zainab binti Jahash, sepupu juga. Hak tu boleh. Ada Nabi kahwin dengan sepupu. Nabi kahwin dengan Sayyidina Zainab binti Jahash. Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Sayyidatuna Zainab ni, mak dia nama Amimah binti Abdul Muttalib. Mak saudara Nabi. Nabi kahwin dengan Sayyidatuna Zainab tu mana sepupu. Sebab mak dia mak saudara Nabi. Hak ni pasal tak boleh. Nabi kata anak perempuan Sayyidina Hamzah tak halal bagiku. Pasal apa? Nabi buat penjelasan. Nabi kata kerana waktu aku kecil, aku minum susu Halimah atau Thuwaibah al-Aslamiyah. Minta maaf. Aku kecil-kecil dulu, aku minum susu Thuwaibah al-Aslamiyah. Kalau hampa nak tahu, sebelum aku minum, Sayyidina Hamzah pun minum. Dia minum dulu. Dia tua pada Nabi 2 tahun. Sayyidina Hamzah ni lebih tua pada Nabi. Dia mak susu dia Suhaibah. Mak susu aku Suhaibah. Kami ni 2 beradik. Satu pangkat dia pak saudara aku Sayyidina Hamzah, anaknya sepupu aku. Pangkat kedua dia abang susu aku. Dia abang aku. Anak Sayyidina Hamzah, anak abangku, anak saudara aku, anak abang susuanku. Tak boleh kahwin. Oh, baru sahabat faham tu. Jadi Nabi lebih melihat ke arah anak Sayyidina Hamzah tu anak abang susu Nabi. Anak penakan lah. Anak saudara Nabi lah. Anak saudara susuan. Faham tak? Tak halal. Tu yang kahwin dengan Sayyidatina Zainab tu. Sayyidatina Zainab tak apalah. Memang sepupu sungguh. Hak ni bukan sepupu. Hak ni anak penakan. Anak saudara. Bila Nabi dengan Sayyidina Hamzah tu abang adik, 2 beradik susuan. Nabi anak tunggal betul. Tapi Sayyidina Hamzah tu abang susu Nabi. Anak Sayyidina Hamzah tu anak saudara Nabi. Dia kena panggil kat Nabi pakcik ke paksu ke tu. Memang pangkat pertama sepupu. Nabi cucu Abdul Muttalib. Anak Sayyidina Hamzah ni pun cucu Abdul Muttalib. Kami sepupu. Satu tok wan, satu tok. Sama macam Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, mak dia nama Amimah ataupun Hamimah. Dulu kan Sultanah Kedah ada nama Hamimah kan. Okay, Zainab binti Jahash, mak dia nama Hamimah ataupun Umaymah. Tak apalah khilaf tentang sebutan tu. Zainab binti Jahash, mak dia Hamimah binti Abdul Muttalib. Maknanya Zainab binti Jahash pun cucu Abdul Muttalib. Nabi Muhammad pun cucu. Cucu sama cucu boleh kahwin. Orang panggil sepupu. Tapi hak ni tak boleh. Tak boleh. Sebab Hamzah bin Abdul Muttalib 2 beradik dengan Nabi. 2 beradik apa? 2 beradik susuan. Nabi jadi pak saudara kepada dia. Macam cerita tadi. Fulan bin Fulan itu adik kepada Abul Qais. Abul Qais pak susu Sayyidatina Aisyah. Bila dia adik pak susu, dia pak saudara kepada Sayyidatuna Aisyah. Apa salahnya panggil dia masuk?
Buka tudung pun tak apa. Jamu, teh, kopi ke, tak payah tunggu suami balik. Mahram, haram nikah, boleh dedah aurat. Faham tak? Boleh salam. Boleh sembang dekat-dekat. Pak menakan dengan nak menakan. Tak timbul fitnah apa. Banyak peristiwa. Dalam peristiwa yang lain, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan dalam hadis yang lain. Kata Sayyidatina Aisyah, satu hari Rasulullah berada di rumahku, giliranku. Sebelah rumah aku tu rumah Sayyidatuna Hafsah. Tu tempat kita duk lalu, kita duk bagi salam. Orang lelaki, kita duk lalu, duk bagi salam kat Rasulullah. Kita pergi umrah kan. Kita duk lalu lorong tu. Sampai depan tu kita bagi salam kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Laluan tu dulu rumah Sayyidatuna Hafsah binti Umar, isteri Nabi. Anak Sayyidina Umar. Kata Sayyidatina Aisyah, rumahku dengan rumah Hafsah ni bersebelahan. Aku duduk dengan Nabi, duduk sembang-sembang dengan Nabi. Tiba-tiba aku dengar rumah Hafsah tu, aku mendengar orang bagi salam. Dan aku dengar Sayyidatina Hafsah buka pintu, jemput masuk. Ada seorang lelaki bagi salam. Assalamualaikum. Aku dengar jiran aku, Hafsah. Madu aku lah, Hafsah tu madu aku. Dia anak Sayyidina Umar, aku anak Sayyidina Abu Bakar. Aku dengar dia jawab, Waalaikumsalam. Dia kata, mai masuk. Maka aku pun bagi tahu Rasulullah. Rasulullah duduk rehat, aku gerak Rasulullah. Wahai Rasulullah. Nu ada lelaki mana, jantan mana? Masuk rumah Hafsah. Kamu ada sini, dia panggil masuk. Dia Sayyidatina Aisyah ni rasa sangsi. Dia kata, wahai Rasulullah, tu tadi ada orang bagi salam kat Hafsah. Hafsah buka pintu. Hafsah jawab salam. Hafsah kata, tafaddal, udukhul. Mai masuk. Sila masuk. Tu ada laki masuk rumah isteri kamu, rumah Hafsah. Rasulullah pun dengar. Rasulullah duduk rehat, duduk landing macam tu. Rasulullah kata, biar api lah dia masuk. Sayyidatina Aisyah kata, mana boleh biar api? Isteri kamu tu. Laki masuk rumah. Dia bagi masuk. Buat kalut. Nabi kata, tu pak saudara dia. Guni. Macam tadi. Cerita dia macam tu juga. Tu pak saudara dia. Nabi cam suara tu. Tu pak saudara susuan dia. Api lah dia pergi masuk. Apa salahnya? Gitu. Banyak kali ada riwayat dia. InsyaAllah. Dalam kitab At-Tadhhib bab nikah, ada banyak dalil-dalil. Bila sampai bab susuan, guru kita Syekh Mustafa Bura dia akan bagi hak cerita Sayyidatina Aisyah adik Abul Qais, hak cerita Sayyidina Hamzah Nabi enggan kahwin dengan puteri Sayyidina Hamzah, hak cerita ada orang bagi salam masuk rumah Hafsah ketika ketiadaan Nabi, Sayyidatina Aisyah cemas, Nabi relax je. Semua hadis itu ada. Membuktikan yang kata haram ni bukan dengan mak susu, pak susu saja, bukan dengan saudara susu, saudari susu saja. Apa yang kita haram dalam keluarga kita. Macam saya haram kahwin dengan mak saya, tok su saya, tok penakan, mak penakan. Saya haram kahwin dengan kakak kandung, kakak yang seibu sebapa dengan saya, kakak yang sebapa seibu, anak kakak, anak abang. Kan? Saya haram kahwin. Banyak orang saya haram kahwin dalam keluarga saya. Begitulah. Kalau kita masuk dalam keluarga susuan, kita haram kahwin dengan tok susu, mak susu, pak susu, mak saudara susu, mak saudara susu sebelah ayah, sebelah ibu, anak saudara susuan, cucu saudara. Macam itulah. Ada 14 nanti kalau kita ngaji kitab fiqh kita akan jumpa lah. Kita tatbiq apa yang haram dengan sebab keturunan itu juga haram dengan sebab susuan. Baik. Tapi di hujung hayat Nabi kahwin dengan bekas isteri Sayyidina Hamzah. Nama Maimunah binti Harith. Sayyidatuna Maimunah binti Harith, isteri Nabi yang ke-11, yang terakhir. Isteri Nabi yang pertama, orang Mekah, ke bumi di Mekah, iaitu Sayyidatuna Khadijah. Isteri Nabi yang last pun orang Mekah, dikebumikan di Mekah. Nama Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Siapa dia? Dia bekas isteri Sayyidina Hamzah. Boleh pula no? Nabi kahwin dengan Sayyidatuna Maimunah, isteri Sayyidina Hamzah, boleh pula? Boleh. Sebab Sayyidina Hamzah tu abang Nabi, ni isteri abang apa? Kak ipar.
kak ipar susuan tak apa boleh kahwin. Sayyidina Hamzah abang susuan. Bekas isterinya menjadi kak ipar susuan. Adik ipar kahwin dengan kak ipar, apa salahnya? Memang boleh. Seperti mana boleh kahwin dengan kak ipar kandung. Kak ipar kandung ni makna isteri abang kandung. Begitulah boleh kahwin dengan kakak ipar susuan, isteri abang susu. Memang Nabi kahwin sungguh lah. Isteri pertama meninggal di Mekah, isteri hak sebelah pun meninggal di Mekah, di satu tempat nama Sarif. Sayyidatina Khadijah di Ma'la. Sayyidatina Maimunah ni di satu tempat nama Sarif. Sarif ni jalan nak ke Madinah. Tu ada tepi jalan dekat highway tu ada. Tanya driver bas lah, kalau dia tahu dia tunjuk tepi jalan. Yang lain semua di Baqi' di Madinah. 9 orang simpan di Madinah. 9, 10, 11. Ma'la, Sarif. Tu kahwin dengan kak ipar susuan. Dan Nabi juga kahwin dengan adik ipar susuan. Adik ipar ke mana pula? Sahabat Nabi ada yang jadi adik Nabi, pangkat adik susu. Ini minum susu Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Siapa dia? Abu Salamah. Abu Salamah tu Nabi panggil dia adik tu. Dia minum susu Halimah lepas Nabi. Nabi minum dulu. Lepas tu dia pula. Abu Salamah, pangkat dia adik Nabi, adik susuan Nabi. Dia punya isteri nama Ummu Salamah. Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Mana Nabi kahwin dengan adik ipar. Ada isteri Nabi, adik ipar susu Nabi. Ada isteri Nabi, kak ipar susu Nabi. Nah, habang kata boleh kahwin dengan ipar. Sebab tu kita dengan kak ipar kita jangan salam. Kita dengan adik ipar kita pun kita tak boleh salam. Kak ipar kena pakai tudung elok-elok. Adik ipar kena pakai tudung elok. Pasal kita tak haram. Kita boleh berhubungan, boleh berkahwin. Dengan syarat suaminya mati ataupun cerai yang tak rujuk dah. Kita boleh kahwin. Jadi tanda situ. Nabi kahwin dengan kak ipar namanya Sayyidatuna Maimunah binti Harith, dan Nabi kahwin dengan adik ipar nama Ummu Salamah radhiyallahu anha radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan anak ni pun tak boleh. Anak ni pun anak penakan, anak saudara. Kita faham je tu. Tak sepupu apa dah. Zainab binti Jahash. Boleh. Itu sepupu Nabi. Nabi cucu Abdul Muttalib. Zainab binti Jahash pun cucu Abdul Muttalib melalui ibunya Hamimah binti Abdul Muttalib. Jadi kalau orang kata tak boleh kahwin dengan sepupu, tak boleh kahwin dengan ipar, tak boleh kahwin dengan adik ipar, tak salah. Rasulullah kahwin dengan keluarga terdekat, tidak jadi masalah. Sah perkahwinan. Bayi itu juga, kita baca kitab balik. Bayi itu juga haram berkahwin dengan mereka berdua dan semua ahli keluarga susuan yang lain. Sebagai contoh, jika bayi itu lelaki, maka dia haram berkahwin dengan saudara perempuan susuan. Anak saudara susuan sebelah ayah susuan, ibu saudara susuan sebelah ibu susuan, anak saudara susuan dan sebagainya. Pendek kata, anak susuan ini sudah masuk dalam keluarga itu. Saya contoh ada 6 orang anak. Saya ada 6 orang anak. Kalau saya ambil anak susu, suruh isteri saya bagi susu badan, maknanya anak saya bukan 6. 6 anak kandung, 1 anak susu. Bila dia masuk dalam keluarga kita, kita kena cerita kat dia. Hang duduk dalam keluarga ni dah. Ni mak susu, ni tuk susu, ni mak penakan hang, ni pak penakan ni. Hang cerita. Anak susu tu bila dia duduk tu, dia dah lengkap 5 kali susuan. Macam cucuk vaksin lah. Cucuk vaksin 2 dos kan ni. Yang ni dia 5 kali. 5 kali. Masuk tu kita kena cerita kat dia. Apa yang anak kita tak boleh kahwin, dia pun tak boleh kahwin. Contoh, saya ada anak lelaki, saya ambil anak susu. Anak susu tu dia macam anak lelaki kandung kita. Apa yang anak lelaki saya tak boleh kahwin dengan perempuan mana-mana dalam keluarga family ni, dia pun tak boleh kahwin. Kalau anak susuan ni perempuan, dia kena rujuk anak perempuan saya. Anak perempuan saya tak boleh kahwin dengan siapa-siapa dalam keluarga saya. Anak susu hak perempuan ni pun, dia pun tak boleh kahwin. Macam tu lah, mudah.
Ramai kisah keluarga susuan Nabi. Ya. Quran suruh cari ibu susu dia macam mak angkat lah. Mak angkat bagi susu. Dan diupah. Baik diupah. Kerja mengasuh bagi susu badan ni diupah. Fa'in arda'na lakum. Jika ada yang menyusukan anak kamu. Fa'atuhunna ujurahun. Bayarlah upah. Bukan free. Bayar upah. Faham senang apa yang anak lelaki tak boleh kahwin, dia pun tak boleh kahwin. Kalau dia budak tu budak lelaki, apa yang anak lelaki kita tak boleh kahwin dalam keluarga kita ni, dia rojok anak lelaki kita lah. Hang tak boleh kahwin dengan siapa, anak lelaki kita kena habaq ni, dia berserupa. Kalau dia perempuan, dia tak boleh kahwin seperti mana anak perempuan kita tak boleh kahwin dengan keluarga. Jadi ramai lah, dia ada keluarga dia sendiri anak susu ni, dan dia juga terlibat dalam keluarga kita. Cuma dia tak dapat faraid. Kalau nak bagi, kena hibah waktu kita masih hidup ni, atau kita wasiatkan. Dia layak terima wasiat. Faraid dia tak dapat pusaka. Kemudian dia nak nikah kahwin, kita tak boleh jadi wali lah. Kita bukan bapa kandung. Wali nikah tak sah, pusaka tak dapat. Nak bagi, proses bagi waktu duk hidup, hibah, ataupun kita ada perjanjian nak bagi lepas kita mati. Wasiat, dia layak dapat wasiat. Gitu. Baik. Nabi memang anak tunggal. Aminah kahwin dengan Abdullah, lahirkan Nabi Muhammad seorang je. Kemudian ayahanda Nabi meninggal, bonda Nabi meninggal ketika Nabi kecil. Nabi anak tunggal. Tapi Nabi ada tu abang susu, adik susu, ada. Ada seorang nama Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan bin Harith. Itu sepupu Nabi. Dalam masa yang sama dia adik susu Nabi. Muka dia nak sama dengan Nabi. Di peringkat awal dia menentang dakwah Nabi. Dia duduk bersama Abu Jahal. Abu Sufyan bin Harith. Bukan Abu Sufyan bin Harb tu lain. Itu ayah Sayyidina Muawiyah. Ada seorang Abu Sufyan, muka yang mirip Nabi. Muka dia nak serupa dengan Nabi. Sama juga Sayyidina Ja'far, muka nak serupa dengan Nabi. Abu Sufyan bin Harith, Harith bin Abdul Muttalib. Harith tu anak Abdul Muttalib. Sepupu Nabi Abu Sufyan, muka nak sama dengan Nabi, dia pun minum susu Thuwaibah al-Aslamiyah juga. Thuwaibah al-Aslamiyah ni asalnya hamba Abu Lahab. Jadi dia duk mengasuh anak-anak menakan Abu Lahab, Rasulullah. Dia mengasuh Hamzah, dia mengasuh Abu Sufyan, dia duk bagi susu. Jadi jadi keluarga susu. Akhirnya Abu Sufyan bin Harith ni masuk Islam lah. Dekat-dekat Fatu Mekah dia masuk Islam. Gitu, baik. Kalau kita nak ambil anak angkat pun, anak angkat lain, anak susu lain. Kalau nak ambil anak angkat, pastikan anak angkat tu jadi anak susu kita. Senang, nanti besar, nanti senang. Nak salam, aurat apa semua. Orang yang selalunya yang duk ambil anak angkat ni tak ada anak. Dia nak ada anak angkat, tak ada anak. Jadi, jadikan anak angkat tu anak susu. Kalau tak boleh jadi anak susu, dia kata isteri saya ni mandul tak keluar susu, nak macam mana nak jadikan dia anak susu? Jadikan dia anak saudara susu. Macam mana nak jadikan anak saudara susu? Suruhlah kak kita ke kak ipak kita akan bagi susu. Bila kak kita atau kak ipak kita bagi susu, dia akan jadi anak abang kita. Bila dia jadi anak abang kita, kita dengan dia anak abang, kita dengan dia pak menakan. Kita nak ambil budak perempuan, tapi ambil daripada kecil lah. Ambil daripada kecil, kita boleh jadikan dia anak saudara susu. Faham tak? Kalau ambil dah besar dah, tak edit lah. Nak isap susu nyok-nyok tak edit dah. Ni pasangan ni kahwin lama, tak dapat anak. Kawan dia ada anak ramai, dia minta. Pujuk kawan dia pun kata tak apalah, hampa ambil lah seorang anak angkat. Tapi tak boleh bobin apalah. Bila ambil, budak tu kecil lagi, usahakan dia jadi anak susu, dah pun jadi anak saudara susu. Macam mana nak suruh? Katalah, contohlah saya dengan isteri tak ada anak. Teringin anak, tak ada anak. Teringin anak, tak ada anak. Ada orang offer nak bagi anak ni peramai ke, kita ambil seorang belah anak susu. Saya nak bagi susu memang tak boleh, saya orang lelaki. Suruh isteri saya bagi susu, mengurut pun tak keluar susu.
Kita nak jadikan dia anak susu, tak boleh. Jadikan dia anak sedara susu. Kita suruh. Saya, kalau budak tu perempuan, nanti dia bermasalah dengan saya. Nak salam tak boleh, bila dia besar nanti masalah. Dia takat anak angkatnya bermasalah. Berdua-dua dikira khaluat, berdosa. Payah. Kecil-kecil tak apalah, besar nanti menyusahkan. Kita usahakan budak perempuan ni, suruh kak ipak saya belah isteri saya bagi susu ke, kak ipak belah keluarga saya ke bagi susu, janji bagi dia jadi anak mereka. Bagi dia jadi anak mereka, kita ni apa pula? Bila dia jadi anak abang saya ke, anak kak saya ke, dia kira anak menekan saya, dan dia anak mereka, saya pak menekan, automatik saya pak menekan. Selesai masalah. Itu cara nak ambil anak angkat, kena fikir macam tu. Okey, anak soalan lah. Saya tengok Ustaz. Okey. Saya ambil anak angkat, umur dah 4 tahun. Dah 4 tahun tak boleh dah. Umur 4 tahun lah ni ke? Waktu ambil tu kena kecil lagi. Belum 2 tahun baru kita boleh proseskan dia jadi anak susu. Umur dah 4 tahun. Sekarang ke umur dah 4 tahun? Dulu kecil lagi lah kan? Saya bagi susu saya. Susu sendiri. Susu sendiri kita jadi mak dia lah. Supaya senang dalam pergaulan dengan anak-anak saya sendiri. Kak Suhana ni dia ada anak kan, tak ada anak. Tapi dia buatkan jadi anak susu. Boleh. Okey, anak susu ni Ustaz halal dengan semua. Suami, ibu susu halal ni mana boleh salam betul, kahwin tak boleh lah. Kotlah ibu susu kahwin lain. Kalau ibu susu tu jadi ibu kandung dia lah. Ibu susu seperti ibu kandung. Kalau kahwin lain, dia dapat pak tiri susuan lah, pak tiri. Kalau suami hak asal tu, dia bagi susu, suami dia tu pak susuan. Kalau suami tu mati bercerai, dia kahwin lain, budak ni akan dapat pak tiri susuan. Pak tiri syarat setelah bersetubuh dengan ibu susu, kahwin dan bersetubuh baru boleh jadi pak tiri susuan. Seperti mana mak kandung kahwin dengan seorang lelaki, lepas bersetubuh baru jadi pak tiri. Ada pak tiri susuan pun ada, dengan syarat bersetubuh dengan mak susu. Kita punya pak tiri kena setubuh dengan mak kandung. Dia punya pak tiri susuan kena setubuh dengan mak susu. Kalau mak susu kahwin lain, bersetubuh dah apa semua, maka budak ni dia anak susu kepada perempuan. Suami kepada ibu susu itu dipanggil pak tiri susuan, juga mahram, juga haram nikah. Kalau angkat nikah saja tak setubuh, tak edit, dia kena setubuh dulu. Okey. Ramai gini Ustaz, ambil anak angkat tapi tak dapat menyusukan, susu tak keluar. Susu tak keluar tak apa, carilah keluarga kita. Kita ada kak kita, kak ipak kita. Kalau budak tu perempuan, kita sebagai ayah susu ni, kita yang kena usaha. Kak kita atau kak ipak kita bagi susu. Kalau budak tu perempuan. Kalau budak tu lelaki, isteri kita kena main peranan. Dia bagi susu ke? Kalau dia tak boleh bagi susu, dia carilah kak dia atau kak ipak dia, suruh bagi susu. Supaya jadi keluarga belah-belah dia. Budak ni budak lelaki, dia kena jadi keluarga belah mak susu ni. Sebab budak lelaki dengan saya tak ada masalah. Budak lelaki ni dia akan bermasalah dengan isteri saya. Jadi isteri saya kena main peranan, dia bagi susu sendiri. Kalau dia tak boleh bagi susu, dia carilah kak dia ada, kak ipak dia ada, belah-belah keluarga dia. Faham tak? Maksud belah-belah tu. Kalau budak tu perempuan, saya kena bertanggungjawab, berusaha, berikhtiar. Kalau anak susu ni, anak angkat ni lelaki, isteri saya kena berusaha. Dia bagi susu, dak pun kak dia kak ipak belah-belah isteri saya. Gitu. Nak bagi jadi anak ni barulah isteri saya jadi pak sedara, mak sedara. Macam tu lah. Tengok jantina budak tu lah. Kalau budak tu perempuan, saya kena jadi pak sedara dia. Kalau budak tu lelaki, isteri saya kena jadi mak sedara dia. Macam mana dia nak jadi mak sedara? Dia kena bagi kak dia bagi susu, atau kak ipak dia. Belah isteri saya lah, belah keluarga pondok dirang.
Mereka tu kena bagi susu. Saya tak ada masalah, budak lelaki. Saya tak payah pick up. Budak lelaki, saya lelaki. Kami sama-sama lelaki. Budak ni akan besar. Besar mana pun saya lelaki, dia lelaki. Dia akan bermasalah dengan isteri saya. Isteri saya lah bagi susu. Isteri saya tak ada susu, suruh kak ipak dia, kak kandung dia, bagi susu. Betul. Tak payah ambil anak angkat, ambil kecil-kecil. Okay, anak sulung saya ada ibu susuan. Jadi memang tak batal ayak semayang. Betul ya? Anak dengan ibu tak batal. Dan 2 saudara lelaki dan ayahnya. Ayah tu ayah susu. Saudara lelaki tu abang dia. Saya ingatkan dia berhak dari segi kasih sayang dan sebagainya, kecuali lah dari harta pusaka. Memang ada berhubung sehingga kini, tak ada masalah. Dia masuk dalam family tu, dia je lah. Anak sulung tu lah, anak kedua, anak ketiga, tak ada kena mengena. Hak mana tak ada kena mengena tu tak payahlah. Yang mana minum susu, dia masuk dalam keluarga tu. Dia masuk dalam keluarga tu. Macam Makcik Mariani ni, Makcik apa nama? Mariah. Makcik Mariah tak terlibat. Suami Makcik Mariah tak masuk dalam keluarga tu. Anak tu je yang masuk. Anak-anak lain, contoh ada 10 orang anak sulung tu seorang je masuk dalam keluarga tu. Hak 9 lagi tak terlibat. 9 lagi jangan duk pi salam. Tengok abang hak sulung ni salam, cium tangan, tuk susu lah apa ni, apa pun pi. Tak ada. Yang tak terlibat tidak perlu dilibatkan. Dia anak susu tu je. Anak susu tu saja yang terlibat. Dia boleh panggil ni mak susu saya. Hak lain pun mak juga ada. Hak lain tak boleh panggil mak. Ni abang saya, abang susu, dia boleh salam, dia perempuan. Kak Long salam dengan abang susu dia. Hak lain perempuan lain anak Makcik Mariah pun nak pisah. Tak ada. Hampa tak ada kena-mengena. Tidak terlibat dalam hal ini. Gitu. Khas untuk yang menyusu dan meminum susu saja. Ada lagi masalah ambil anak angkat yang seorang lelaki dan seorang perempuan. Anak angkat bukan anak susu. Lah dah besar, duduk satu rumah. Tak boleh Masalah aurat nak selesai macam mana ustaz? Pak dia kata dulu jahil, lah baru tahu. Tak boleh, kena pakai tudung lah rumah. Kahwinkan lah ni apa? Dia ambil anak angkat seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau dua-dua tu, anak angkat lelaki dan anak angkat perempuan, dia susukan di satu tempat, satu ibu, dia pun akan jadi 2 beradik susuan. Kalau dia susukan, dia bagi yang pun jadi 2 beradik. Minum di kilang yang sama. Minum daripada orang yang sama. Jadi 2 beradik. Kalau dia tak ikhtiar menyusukan apa tu, mereka ni keluarga asing-asing. Ni hak lelaki, anak angkat perempuan pun daripada keluarga yang berasingan. Bila ni pun membesar, mereka status anak angkat dan mereka tidak boleh dedah aurat. Ni pun boleh kahwin. Kahwinkanlah. Itulah jalan penyelesaiannya, kahwinkan. Kalau ada jodoh, kahwinkan. Banyak masalah akan datang kalau tak faham ya. Alhamdulillah. Takat tu dululah. Esok kita sambung lagi lah insya-Allah. Esok kita sambung lagi. InsyaAllah. Di awal Islam dulu, kena 10 kali susuan baru jadi anak susu. 10 kali. Kemudian dimansuhkan 5 kali. Ada ayat Quran turun tu 10 kali susuan. Kemudian ayat itu dimansuhkan dengan ayat 5 kali susuan. Kemudian dimansuhkan tulisan. Hak 10 tak ada dalam Quran, hak 5 kali pun tak ada dalam Quran. Tapi tetap dalam hadis 5. 10 kali dimansuhkan hukum beserta tulisan. 5 kali dimansuhkan tulisannya dari Quran tapi hukumnya kekal. Kalau kita cari dalam Quran, ayat Quran berkaitan susuan memang tak jumpa kerana Allah suruh padam. 10 kali susuan, 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Firman Allah, 10 kali susuan baru jadi haram nikah, baru jadi anak susu. Ayat ni disuruh padam tulisan dan dipadam hukum. Dimansuhkan. Kemudian datang ayat
khamsu rada'atin ma'lumatin yuharrimna. 5 kali susuan jadi anak susu. Allah suruh padam tulisan tapi ambil makna ayat dijadikan hukum. 5 kali susu jadi anak susu. Kita akan bahas esok dalam kitab-kitab sebut 5 kali masa yang berlainan, berpisah-pisah dan tidak syarat 5 kali kenyang. Orang kita selalu sebut 5 kali kenyang. Perkataan kenyang itu sebenarnya tidak menjadi satu syarat. Yang penting 5 kali bagi, time dia lain-lain. Bagi, lepas tu sengkang masa yang jauh bagi pula. Walaupun budak tu tak kenyang, yang penting cara bagi tu lain-lain masa. Khamsu mutafarriqat. 5 kali yang berlainan, berpisah-pisah waktu. Kenyang tak kenyang tu cerita lain. Dia akan jadi anak susuan. Bukan 5 kali kenyang, 5 kali waktu lain-lain. Kita akan hurai pagi esok insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.